Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang standard kandungan 2.3 kita nitrogen, standard pembelajaran 2.3.1 berkomunikasi mengenai kita nitrogen dan kepentingannya. Okay, kita dah belajar dah sebelum ni iaitu makronutrien. Salah satu contoh makronutrien ialah nitrogen. Jadi tumbuhan memerlukan nitrogen dalam kuantiti yang banyak. Dia fungsi nitrogen ni ialah mensintesiskan protein, klorofil, enzim dan asid nukleik. Membantu pertumbuhan dahan dan daun, meningkatkan pengeluaran buah dan biji benih. Ini kesan sekiranya tumbuh-tumbuhan kekurangan nitrogen. Dia menyebabkan pertumbuhan-tumbuhan terbantut, batang tumbuhan menjadi lemah, kemudian penghasilan buah dan bunga terbantut, daun di bahagian atas lebih kecil dan mudah gugur, daun di bahagian bawah berwarna kuning ataupun hijau pucat atau dipanggil sebagai klorosis. Jadi termasuk 2.3 kitar nitrogen iaitu kitar semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya di atmosfera, tanah dan air. Okey, inilah kitar nitrogen. Gas nitrogen di udara ni akan ditukarkan menjadi ion nitrat. Okay, ada dua cara untuk menukarkan gas nitrogen menjadi ion nitrat. Yang pertama oleh tindakan kilat. Yang kedua oleh bakteria pengikat nitrogen. Okay, bakteria pengikat nitrogen ni dia ada dalam nodul akar pokok ke kacang. Okay, sebarang pokok ke kacang. Sama ada kacang tanah, kacang botol atau sebagainya lah, kacang panjang. Okay, jadinya nama prosesnya atau tindak balasnya ialah proses atau tindak balas pengikatan nitrogen. Okay, dia akan menukarkan gas nitrogen menjadi ion nitrat. Okay, selain daripada tu, baja bernitrogen seperti amonium nitrat juga boleh menambahkan kandungan ion nitrat dalam tanah. Okay, kemudian bila dah jadi ion nitrat, barulah tumbuh-tumbuhan ni boleh menyerap ion nitrat. Jadi tumbuhan menyerap ion nitrat melalui akar. Jadi bila dia serap ion nitrat, barulah dia boleh menghasilkan protein tumbuhan. Okay, protein tumbuhan ni tadi, kalau tumbuhan dimakan oleh haiwan, maka protein tumbuhan akan bertukar menjadi protein haiwan. Okay, kemudian sekiranya haiwan ataupun tumbuhan ini kedua-duanya mati. Jadi bangkai haiwan dan tumbuhan yang mati mengalami tindak balas ataupun proses penguraian oleh bakteria pengurai ataupun kulat pengurai. Okay, bakteria pengurai dan kulat pengurai. Jadinya bakteria pengurai dan kulat pengurai ni tadi akan menukarkan bangkai haiwan ini menjadi sebatian amonium. Jadi tindak balas penitritan daripada sebatian amonium ni tadi dia akan ditukarkan menjadi ion nitrit oleh bakteria penitritan melalui tindak balas atau proses penitritan. Jadi kemudian bila dah tukar menjadi ion nitrit akan ditukarkan menjadi ion nitrat oleh bakteria penitritan melalui tindak balas ataupun proses penitritan. Kemudian ion nitrat ni tadi akan ditukarkan semula menjadi gas nitrogen di udara oleh bakteria pendinitritan melalui tindak balas pendinitritan atau proses pendinitritan. Jadi kalau kita tengok nama bakteria dan juga nama prosesnya adalah sama. Nama bakteria dan nama prosesnya adalah sama. Kalau bakteria pendinitritan, nama prosesnya proses pendinitritan. Kalau bakteria penitritan, nama prosesnya ialah proses penitritan. Jadi, kalau yang ini bakteria pengikat nitrogen, nama prosesnya ialah proses pengikatan nitrogen. Okey, inilah soalan dalam buku SPS muka surat 18. Okey, bermula dengan sini nitrogen di atmosfera. Nitrogen di atmosfera ni akan ditukarkan menjadi ion nitrat dalam tanah. Okey, oleh siapa? Oleh bakteria pengikat nitrogen. Di mana duduknya bakteria pengikat nitrogen ni? Dalam nodul akar ke kacang. Okey, tumbuh-tumbuhan ke kacang. Contohnya ialah kacang tanah. Kemudian ion nitrat ni akan diserap oleh akar tumbuhan. Okey, kemudian dia akan menghasilkan protein tumbuhan. Kemudian sekiranya tumbuhan ini dimakan oleh haiwan, maka dia akan menjadi protein haiwan. Okay, jika haiwan dan juga tumbuhan dan juga haiwan ini mati atau reput oleh bakteria pereputan ni tadi,
iaitu bakteria pengurai atau kulat pengurai tadi, maka dia akan ditukarkan menjadi sebatian amonium. Okey, daripada sebatian amonium, dia akan ditukarkan menjadi nitrit oleh bakteria penitritan, proses penitritan. Ini tadi bakteria perebutan ataupun bakteria pengurai, proses penguraian. Ini bakteria penitritan, proses penguraian. Ini bakteria penitritan, proses penitritan. Kemudian nitrit akan ditukarkan menjadi ion nitrat oleh bakteria penitritan. Nama prosesnya ialah proses penitritan. Kemudian ion nitrat ni akan ditukarkan menjadi nitrogen dalam atmosfera oleh bakteria pendinitritan. Okay, nama prosesnya ialah proses pendinitritan juga. Okay. Soalan 1, nyatakan jenis-jenis bakteria P hingga T. Okay, kita dah nyatakan nama bakteria tadi. P, bakteria pengikat nitrogen. Q, bakteria perebutan atau bakteria pengurai. Kemudian R, bakteria penitritan. S, bakteria penitritan. T, bakteria pendinitritan. Okay, proses-proses yang dijalankan oleh bakteria P hingga T. Okay, nama bakteria dan juga nama prosesnya tadi hampir sama. Kalau bakteria pengikat nitrogen, proses apa yang berlaku? Proses pengikatan nitrogen. Okay, kalau Q, bakteria perebutan atau bakteria pengurai, nama prosesnya ialah proses penguraian. Kemudian R, okay, bakteria penitritan yang menukarkan sebatian amonium menjadi nitrit. Okay, nama bakteria penitritan, nama maka prosesnya juga ialah proses penitritan. Okay, S pun sama, melibatkan bakteria penitritan, maka proses penitritan. Kemudian T, iaitu menukarkan ion nitrat menjadi nitrogen oleh bakteria pendinitritan. Maka nama prosesnya juga ialah proses pendinitritan. Okay, ini proses-proses yang terlibat dalam kitar nitrogen. Yang pertama ialah proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Yang pertama tadi ialah tindakan kilat dan juga letusan gunung berapi. Kemudian proses pengikatan nitrogen oleh bakteria pengikat nitrogen tadi. Kemudian proses penitritan daripada ion nitrit menjadi ion nitrat oleh bakteria penitritan. Kemudian proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Okay, proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Okay, contohnya seperti penyerapan ion nitrat daripada tanah oleh tumbuh-tumbuhan tadi. Okay, kemudian proses pendinitritan. Okay, daripada ion nitrat ditukarkan menjadi nitrogen oleh bakteria pendinitritan dan juga proses larut resap nitrat. Okay. Okay, proses melarut resap nitrat ni maksudnya ialah proses mula jadi, iaitu melalui proses ini ion nitrat dalam tanah melarut dalam air dan kemudiannya mengalir ke dalam sungai atau air di bawah tanah. Okay, contohnya kalau hari hujan, dia boleh menyebabkan proses larut resap ini berlaku. Okay, kemudian kita tengok pula kepentingan kitar nitrogen. Okay, yang pertama ialah untuk mengekalkan kandungan gas nitrogen di udara. Yang kedua, mengekalkan kesuburan tanah dan juga meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Yang ketiga, membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan juga protein haiwan. Okay, protein ini digunakan untuk membina sel baharu dan juga membaiki sel yang rosak. Kemudian mengurangkan pencemaran alam sekitar. Ini proses perebutan dan penguraian protein dalam sisa tumbuhan dan haiwan membentuk sebatian amonium dan seterusnya ion nitrat melalui tindakan bakteria dan kulat. Okay, daripada protein tumbuhan dan haiwan tadi dia mereput dan diuraikan dia menjadi sebatian amonium, kemudian dia akan ditukarkan menjadi ion nitrat. Okay, proses dalam kitar nitrogen seperti penitritan membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar dan diaplikasikan dalam teknologi hijau untuk menghasilkan kompos. Okey, ini soalan dalam buku SPS muka surat 18. Soalan nombor 3, tindakan-tindakan yang dapat menambahkan kandungan nitrat dalam tanah, iaitu melalui bakteria pengikat nitrogen, melalui bakteria penitritan dan juga melalui tindakan kilat. Okey, tindakan yang dapat mengurangkan kandungan nitrat dalam tanah pula iaitu melalui bakteria pendinitritan, melalui penyerapan akar dan juga melalui larut resap nitrat.
Okey, soalan nombor 5 buku SPS muka surat 18, kepentingan kita nitrogen. Yang pertama, untuk mengekalkan kesuburan tanah, mengekalkan kandungan nitrogen dalam alam semula. Jadi, dan kemudian C, membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan juga protein haiwan. Okey, sekian untuk kelas hari ini. Selamat belajar.